Jangan menggelabah kejar subscribers. Kalau korang tak cekal, aku nasihatkan korang berhenti je lah. Tak payah sibuk-sibuk nak jadi content creator di YouTuber. Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif Hakim daripada Majans TV. Selamat kembali ke channel aku. Welcome back to my channel. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, yang baru kenal aku, nama aku Alif. Aku owner, aku adalah host, aku owner, aku adalah producer, content creator untuk channel Majans TV. Yes, thank you so much kerana singgah. Thank you so much kerana tonton video-video aku selama ni. Alright, aku nak share dengan korang kenapa, apa sebabnya aku ni dah lama tak upload video. Right, so ramai yang tanya-tanya, ramai yang risau, takut channel aku down, takut channel aku tak ada peminat lagi. Sebab selama ni aku terkenal dengan video-video konspirasi, video-video misteri, dan tiba-tiba aku senyap. Lepas tu aku macam beralih arah konten dan sebagainya. Sebenarnya guys, Alif daripada Majans TV masih Alif yang sama, masih Alif yang dulu lagi. Cuma ada sedikit perubahan untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya, right? So, selama ni aku dah buat konten, aku dah tengok penerimaan orang ramai macam wow, macam suka dengan apa yang aku buat. So, aku rasa aku dah berjaya untuk tackle korang semua yang tengok video aku. And at the same time, aku rasa nak cabar diri aku lagi. So, aku seorang suka yang cabar. Aku nak cuba cabar diri aku untuk pelbagaikan konten. Aku cabar diri aku untuk explore lagi apa yang aku tak pernah buat, dan aku nak cuba buat. Alright, so dan paling penting ketika PKP ni, apa yang aku lakukan adalah niat aku satu. Aku nak memberi ruang kepada content creator baru kat luar sana. Alright, aku nak memberi ruang kepada peniaga-peniaga yang baru kat luar sana. Aku nak tolong industri kita, tak kira jual baju ke, jual t-shirt ke, jual makanan ke. Aku nak tolong orang-orang ni. Aku nak tolong korang kat luar sana. Aku nak tolong korang kat luar sana untuk memulakan langkah korang sebagai seorang content creator. Itu sebabnya. Untuk memberi ruang kepada kalian, untuk memberi ruang ke korang kat luar sana bagi memulakan, menceburikan diri dalam bidang aku YouTube content creating ni. Jadi aku mengambil langkah step back lah orang kata. Step a little bit back untuk tengok industri ni, untuk tengok korang semua dari sudut pandang yang berbeza. Tapi kejap, sebelum kita ke video pada hari ini, menceritakan tentang kenapa aku berhenti buat video, kenapa aku nak tolong korang, alright, macam nak jadi YouTuber terbaik dan sebagainya, aku nak tunjuk korang ni. Nampak tak? Ini adalah t-shirt daripada Akasa Project. Diorang ni macam satu clothing label yang berfalsafah. Falsafah dia adalah untuk berkongsi dengan masyarakat dunia tentang grafik yang gempak dan adat, resam ataupun suasana, ataupun apa dia cakap macam apa yang berlaku di sekeliling kita pada setiap hari. So pada kali ini, edition pada kali ini, mereka ingin ketengahkan ini dia, TOI's warning. Alright, a Malaysian culture. So Mamat ni dia pakai apa? So lepas ni korang akan nampak Mamat ni akan pakai angkasawan punya helmet ni, tetapi di situasi yang berbeza, di situasi adat Malaysia yang berbeza. Aku rasa impress gila daripada printing quality, color scheme, design, quality kain. Okay, sangat-sangat baik. So nampak ni ada tulang belakang ni. So memang diorang punya t-shirt ni custom, bukan pakai jildan yang biasa standard orang buat printing tu. Very good quality printing. Sekarang ni open for pre-order. Macam mana nak pre-order pun, kalau pergi kat description bawah ni, aku akan sediakan link kepada what do you call it, apa ke nama, Akasa Project ni punya link Instagram diorang. Okay, dan korang nak menang, kalau korang nak menang giveaway, dia ada giveaway juga ni. Pergi dekat Instagram mereka. Okay, Akasa Project ni, logo ni Akasa Project ni. Korang pergi dekat Instagram ni, korang pergi komen dekat setiap gambar yang ada lah. Kau spam, kau bodek admin dia, kau cakap kau daripada Majans TV dan sebagainya. Korang share banyak-banyak apa dia punya posting apa semua. Nanti pihak admin Akasa Project ni, dia kata dia akan pilih pemenang secara random. Jangan komen dekat Instagram aku. Pergi Instagram Akasa Project ni, TOI's warning. Kita kena faham guys, YouTube ni, industri YouTube ni dah semakin banyak noise. Dengan noise yang aku maksudkan ni adalah banyak konten. Terlampau banyak konten, terlampau banyak orang-orang kat luar sana yang produce konten. Okay, lambakan konten. Jadi kalau korang kat luar sana
nak memulakan kerjaya ataupun memulakan hobi sebagai YouTube content creator ni, aku kena berada di luar kotak sekejap untuk bantu korang, untuk push video-video korang, okay, untuk memberi tips apa yang aku boleh buat supaya noise tu berkurangan. Korang bayangkan kalau macam aku punya video banyak, aku punya viewers banyak dekat lari kat aku punya channel, dan korang yang baru nak start ni, dia terasa macam dianak tirikan sedikit lah. Mungkin konten tak berapa nak cun, konten baru nak up kan dan sebagainya. Tapi dengan aku ni berada di luar dan aku memberi nasihat, aku buat video untuk membantu korang boleh PM aku personally, aku boleh guide korang, aku boleh coach korang personally. Dengan cara itu aku rasa usaha aku untuk melihat content creator baru akan lebih berkesan. Itulah sebabnya video hari ini aku buat, sebab aku ingin menjawab beberapa soalan. Beberapa soalan yang tak banyak soalan, ada 5-6 soalan macam tu, tapi bagi aku soalan tu penting, soalan tu bagus untuk aku kongsi dengan korang. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, jom kita dive into the question. Kita jawab soalan-soalan yang perlu aku jawab untuk membantu korang dalam memulakan hobi ataupun kerjaya sebagai seorang yang nak create content, nak upload video kat YouTube lah orang kata. Alright, let's go. So, aku tak hafal soalan-soalan tu, aku akan tengok phone aku. Alright, jadi soalan pertama, apa yang aku perlu buat untuk menjadi seorang YouTubers? Soalan penting ni. Apa yang korang kena buat jadi seorang YouTubers? Yang penting guys, pertama kali yang korang kena buat adalah create content. Itu je. Create content yang bagus, create content yang ada isi. Itu sahaja yang korang perlu fikir, itu sahaja yang korang perlu tahu bagaimana untuk jadi seorang YouTuber ataupun content creator ni. Jangan pening-pening kepala benda lain, jangan fikir benda yang mengagut-ngagut, kamera lah, apa benda semua ni. No need. Fikir tentang konten anda dahulu. Bagaimana anda ingin create, bagaimana anda ingin olah cerita, bagaimana anda ingin menyampaikan cerita. Itu yang anda kena buat dulu. Kena fikir tentang konten. Sebab konten ni adalah segala-galanya. Content is king. Tanpa konten yang bagus, korang ada skill macam mana pun, okay, tapi dok mencedok video orang, buat benda video yang dah beribu orang buat, korang rasa korang boleh berjaya tak? So, tanya diri, you nak jadi orang macam mana? You nak jadi content creator yang macam mana? Okay, that's why content is king. Soalan yang kedua, soalan kedua ni dia kata apa ni? Dia tanya apa ni? Aku dah ada YouTube channel, alright? Ada tak apa-apa setting yang perlu aku on atau off? Alright, so soalan yang penting, soalan yang bagus juga ni. Bagi aku, untuk memudahkan kerja kita in the future adalah korang kena pergi kat setting. Korang kena pergi dekat YouTube Studio. Under setting tu, pergi dekat upload defaults. Dekat upload defaults tu ada basic info. Dekat situ korang boleh preset, korang boleh set siap-siap description, tag dan sebagainya. So that bila korang nak upload video baru ke, korang tak perlu nak isi description tu. Cuma korang tambah-tambah sikit-sikit je, yang related dengan korang punya video. Macam tag pun sama, the tagging semua tu tak fikir nak buat tag. Kadang-kadang tag kita berpuluh kita nak tulis. Takkan setiap kali upload video, setiap kali nak tulis, betul tak? Jadi presetkan, siapkan, tulis siap-siap, memang save kan. So nanti bila korang nak upload video baru, korang cuma hanya tambah saja benda, informasi yang penting yang korang nak tambah. Masih under setting, tapi korang pergi kat channel, kat tab channel tu, pergi dekat advanced setting. Lepas tu set video korang untuk bukan hanya untuk budak-budak punya video. Pilihan yang kedua tu, banyak features yang ada korang tak boleh pakai. Antaranya macam comment dia turn off, lepas tu tak ada mini player dan sebagainya. Dan algorithm YouTube bagi YouTube Made for Kids ni, dia memang terus ke niche kanak-kanak untuk YouTube, untuk aplikasi YouTube Kids. Jadi video-video korang tu susah untuk di-push kepada the masses, kepada pengguna-pengguna YouTube yang biasa. So korang make sure korang tick yang nombor 2 tu. Yang ketiga, soalan ni aku rasa sangat-sangat bagus dan penting untuk aku ketengahkan. Alright, dia kata, aku nak share barang-barang DIY. So dia cerita dia memang dia suka bertukang lah. Dia nak share benda-benda macam ni. And juga dia nak share momen-momen dia dengan anak-anak dia.
Dan dia tanya, kalau aku nak select konten yang lain-lain, tak ada masalah kan? Boleh tak? So, jawapan aku mudah saja. Ini channel korang, buat saja ikut suka hati korang. Especially channel yang baru nak naik, baru nak upload tu kan. Korang tak ada niche lagi, korang tak ada market lagi. Korang tak tahu audience korang ni terletak di mana. Macam Mamat ni, dia kata dia nak buat pasal DIY. Belum tentu lagi guys, dia dapat tackle hati penonton orang yang suka DIY. Mungkin dia akan dapat tackle mereka yang suka vlogging, mereka yang suka cerita pasal anak-anak, ataupun dia dapat tackle niche yang suka pasal Beyblade. Jadi YouTube ni, kalau korang nak mula, dia ni ibarat macam korang pergi universiti. Tak semestinya korang belajar jadi engineer, belajar course engineering, korang akan keluar jadi engineer. Tidak. Korang niat korang nak upload channel korang ni, korang nak set buat pasal music saja. Tetapi, adakah anda begitu berbakat dan anda akan boleh menjadi seorang YouTuber muzik? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi kita dapat tackle niche-niche market kat luar sana yang apa kita nak buat. Kita belum tentu lagi. Jadi nasihat aku, upload sebanyak mungkin. Upload apa benda yang korang nak upload. Janji korang buat ikhlas. Tapi yang paling penting guys, jangan lupa guys, konten tu. Okay? Macam konten DIY contohnya kan. Kita nak konten DIY tu, kata kita nak buat meja makan contohnya kan. Kita buat video tapi tanpa berkata apa-apa. Kita menulis subtitle je, instruction je. Korang rasa video tu menarik tak? Kita tak ada video shoot pula menegak. Okay? Dia macam tak kena dengan landscape apa yang diberi oleh YouTube. Korang kena fikir, apakah cara terbaik untuk menyampaikan konten anda selain daripada memikir konten yang penting? Memikir konten yang penting untuk buat video DIY dah bagus dah, dah memang idea yang cemerlang. Tapi macam mana kita refinekan idea tu? Macam mana idea tu boleh diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat? Kita kena faham tak semua orang boleh suka membaca. Kita kena faham tak semua orang suka mendengar. Jadi kita kena cater kepada dua-dua market ni. Kita boleh bercerita untuk mereka yang suka mendengar, dan kita boleh tinggalkan tulisan subtitle ataupun arahan di skrin bagi mereka yang suka membaca. Okay. So, very good question. Aku suka soalan ni. Upload apa yang korang suka, upload apa yang korang rasa benda tu korang boleh buat yang terbaik, upload. Sebab korang nak cari tapak. Yang keempat, soalan dia, boleh tak kongsi atau share apps untuk edit video bagi seorang beginner macam aku? Sebab aku tengok ada orang ni edit pro apa semua kan. Terpulang kepada korang suka yang macam mana. Terpulang kat korang mana yang selesa bagi korang. Okay. Tapi bagi diri aku sendiri, aku suka suggestkan benda yang free dahulu. Contoh dia, kalau korang ada iPhone, pakai je iMovie. Okay, editing software yang mantap dah tu. Alright, boleh ada Filmora, ada apa lagi, KineMaster dan sebagainya. Sebab KineMaster pun aku percaya ada yang bayar, ada yang free. No problem guys, go for the free one pun tak apa. Tak ada isu, tak ada masalah. Janji korang kena cari aplikasi editing video yang mudah bagi korang, yang korang selesa, yang boleh tampung dekat phone korang ataupun laptop korang ataupun PC korang. Okay, itu yang penting. Macam aku cakap pada awal video tadi, apa yang penting guys? Konten. Apa yang korang nak sampaikan tu yang penting. Bukannya software apa yang penting. Software apa nak pakai, kamera apa nak pakai, itu semua tu nombor 2. Soalan kelima, macam mana aku nak gain subscribers? Soalan yang semua orang yang buat YouTube ni tanya, macam mana aku nak gain subscribers? Macam mana aku nak gain subscribers? Aku kena tanya balik kat korang, apa yang korang nak sebenarnya? Korang nak subscribers ke? Korang nak produce content ke? Korang nak fanbase? Kerana setiap apa yang korang nak tu berbeza-beza, dan cara untuk dapatkannya juga berbeza-beza guys. Alright? Korang kena faham, kalau kau nak subscribers semata-mata, cara dia mudah je. Kau jumpa setiap phone yang kau jumpa dalam mata korang, pergi kat dia, kau cakap dia tolong subscribe, ambil phone dia, kau pergi channel kau, subscribekan diri sendiri. Itu cara paling mudah. Tapi adakah itu yang kau nak? Adakah itu followers yang kau nak? Aku tanya diri kau balik. Okay, macam mana orang tu boleh dapat berjuta subscriber, beratus-ratus ribu subscribers? Kerana orang yang subscribe tu suka apa yang dia buat. Dia suka apa guys? Suka konten. Jadi korang kena tanya diri korang, konten penting ke subscribers penting? Kalau korang kutip subscribers tapi konten dalam tak ada apa-apa, berguna ke subscribers tu? Right. Jadi nasihat aku, jangan menggelabah kejar subscribers. Grow along the way. Grow along the way guys.
korang build up skill, belajar editing, belajar buat video, belajar buat konten, dan pelan-pelan subscribers tu akan follow korang. Okay, terus terang aku cakap, nak create content ni, nak jadi YouTuber ni bukan benda yang mudah. Kalau korang tak cekal, aku nasihatkan korang berhenti je lah. Tak payah sibuk-sibuk nak jadi content creator dan YouTuber. Kalau korang tak yakin dengan diri korang, kalau korang tak ada jati diri yang kuat, alright, kalau korang tak ada semangat betul-betul nak kejar apa yang nak kejar, lupakan je lah. Okay, sebab benda ni tak mudah. Tak semua orang boleh terima apa yang kita suka. Tak semua orang boleh terima apa yang kita buat. Tanya balik, kenapa kau nak jadi YouTuber? Kenapa kau nak jadi content creator? Macam aku memang nak share. Aku nak share apa benda yang aku suka, apa benda yang aku minat time buat, itulah aku buat, aku share. Jadi macam ada orang begitu prihatin dekat channel aku. Dia kata, nanti takut tak ada orang follow aku lagi, takut subscriber unsubscribe dan sebagainya. Bagi aku simple je guys. Terima kasih kerana memberi perhatian begitu baik kepada diri aku. Tetapi aku upload video untuk diri aku, untuk kepuasan aku. Alright. Terima kasih kepada korang kat luar sana yang menyokong, yang suka video aku, yang suka apa yang aku buat juga. Tetapi at the end of the day, belajar untuk puaskan diri sendiri dulu, baru untuk puaskan diri orang lain. Kalau kita bekerja keras, berusaha mati-matian untuk memuaskan hati orang lain, sorry guys, korang takkan dapat passion tu dan korang akan berhenti halfway. Okay, jadi grow along the way. Jangan menggelabar cari subscribers tu akan datang. Korang kena fikir macam mana nak gain idea, macam mana nak gain momentum untuk create content. Itu lagi penting daripada macam mana nak gain subscribers. Dan soalan yang terakhir, apakah do's and don'ts bagi YouTuber beginner? Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita buat? Right, benda yang patut korang kena buat adalah plan. Okay, apa yang kau nak kena plan ni? Plan content. Okay, tak kira kau nak buat content jenis apa, rojak ke, kereta ke, Tamiya ke, Beyblade ke, apa benda ke, tak peduli. Janji plan. Plan apa? Plan content. Apa yang kau nak buat? Korang kena plan. Contohnya kalau macam korang nak buat plan DIY tadi kan, seminggu. Dalam masa seminggu tu korang plan. Okay, hari Isnin projek buat tilam. Hari Isnin projek buat rak kasut. Hari Rabu projek buat peti surat. Hari Khamis projek repair sinki. Tulis kat whiteboard, tulis kat buku, tulis kat mana-mana. Plan. Dah dapat benda tu, korang kena plan setiap poin-poin tu dengan lebih detail lagi. Apa yang perlu korang ada, apa yang perlu korang buat, bila korang nak buat, apa korang nak cakap dan sebagainya. Planning penting. Tanpa planning yang betul, tanpa planning yang khusus, korang akan lost. Korang akan terpinga-pinga, ternganga-nganga, dan korang akan rasa macam susahnya nak buat konten ni, korang akan give up. Yang kedua, apa yang korang kena buat? Korang kena set mind korang kena set diri korang. Kenapa korang nak buat benda ni? Nak buat pasal duit? Sorry lah. Kalau korang nak buat pasal duit, ini bukan tempat korang. Korang pergi jual burger, pergi jual ayam gunting, korang pergi jual orang tafu, korang pergi buat apa je lah. Jangan buat YouTube. Kalau korang nak cari duit dengan buat YouTube ni, lambat sikit. Jadi, decide betul-betul kenapa kau nak buat ni. Kenapa kau nak jadi content creator? Kenapa kau nak jadi YouTuber? Betul? Sebab niat kena betul. The very early stage, kalau kita niat pasang betul, insya-Allah akan dipermudahkan. Dan seterusnya, apa yang korang jangan buat? Jangan invest kamera mahal-mahal. Okay, kadang-kadang orang nak start tu dia macam nak semangat kan, dia nak beli apa yang semua yang mahal apa semua kan. Tak perlu. Jangan habis duit dekat benda-benda yang macam aku cakap tu lah, kamera lah, alatan-alatan komputer lah, apalah semua apa, dengan alasan korang nak jadi editor yang terbaik, dengan alasan korang nak jadi content creator yang terbaik. No, jangan. Kerana benda tu lah yang kerana benda tu bukan penentu video korang akan jadi best ke tak. Seriously guys. Okay, dan benda tu bukan penentu untuk korang dapat subscribers. Benda tu bukan penentu untuk korang dapat followers sejati. Sebab at the end of the day, apa yang penting adalah content. Kalau barang korang gempak macam mana pun, tapi konten sampah, ambil video orang, jadi reporter, cerita viral lapor, benda dah semak, beribu, berjuta orang buat. Korang buat benda yang sama, pakai kamera yang mahal, it will not going to work. Jadi content, fikir content masak-masak, pasal DIY, nak buat apa, pasal resepi, pasal cara nak buat bom, fikirkan. Jangan jadi reporter, jadi content creator guys.
nama pun YouTuber, content creator. Usaha ke arah itu dan insya-Allah pasti kejayaan tu berada di pintu seterusnya. Jadi guys, sampai di sini saja pengkongsian aku. Kalau korang nak tanya apa-apa lagi soalan, tanya kat ruangan komen kat bawah. InsyaAllah aku akan jawab satu-satu. Niat aku memang nak tolong korang. Just do what you need to do. Kemungkinan kalau bukan aku jawab, mungkin banyak kawan-kawan aku kat luar sana yang tahu pasal benda-benda ni, dia akan tolong jawab. So guys, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Teruskan menonton video aku. Komen kat bawah kalau korang tanya apa soalan. Till the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Stay wise, warning.